Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum masa'akum jami'an. Okey, ini adalah video berkenaan kaedah pengembangan perenggan berdasarkan satu isi penting. Okey, jadi untuk marhalah kamu ini, pada peringkat kamu ini, kamu diminta untuk mengembangkan satu perenggan sahaja. Okey, jadi video ini saya ringkaskan untuk kamu supaya kamu boleh memahami secara terperinci apakah poin penting yang perlu ada dalam pengembangan mana-mana perenggan. Okey, jadi bila mana kamu diberikan satu topik ataupun satu tajuk, okey. Okey, sebelum kita nak menulis, kita kena kenal pasti bahawasanya dalam penulis, dalam apa-apa tajuk ada dua perkara penting yang kita panggil sebagai satu dipanggil tarkis. Okay? Tarkis ini bawa maksud fokus penulisan kita. Okay? Ini kita panggil sebagai fokus penulisan kita. Jadi tarkis dalam tajuk biasanya dia datang di permulaan ayat macam begini. Darurah membawa maksud kepentingan. Okay? Jadi fokus penulisan kita hanya akan berkisar berkenaan dengan kepentingan sahaja. Okey, itu yang kamu kena faham. Sebagai contoh, dalam kategori kedua ini, dalam tajuk yang kedua, fokus kita, tarkis kita adalah fadail. Jadi kita hanya akan menulis berkenaan fadail semata-mata ataupun kita hanya akan menulis berkenaan kepentingan, kebaikan, kelebihan melancong. Jadi sekarang kita dah tahu dalam tajuk yang diberikan kepada kita tak lari daripada tarkis. Perkara kedua yang kita kena tahu adalah apa benda yang kita nak tulis. Kita nak tulis berkenaan tarkis, kan? Kepentingan apa? Betul tak? Jadi perkara kedua yang kita perlu tulis adalah ini yang saya tandakan sekarang. Ini kita panggil sebagai maudhu' ataupun tema ataupun isu penulisan kita. Jadi imtilakul khibrati fi suqil amal membawa maksud penguasaan ataupun memiliki pengalaman dalam pasaran kerja. Ya, dalam pasaran kerja. Jadi kita akan menulis berdasarkan dua topik ini. Iaitu kita akan menulis berkenaan kepentingan apa? Kepentingan menguasai ataupun memiliki pengalaman dalam pasaran kerjaya. Jadi kita hanya akan tulis esei ataupun kita punya perenggan isi berkenaan kepentingan, kelebihan, manfaat mempunyai pengalaman dalam pasaran kerjaya. Okey? Jadi kalau kita tengok juga kepada topik yang kedua. Topik kedua ini pun dia punya maudhu' adalah as-siyahah. Ini maudhu' dia. Okay, ini maudhu' dia. Jadi kamu hanya akan menulis berkenaan kelebihan, faedah daripada pelancongan. Apakah kelebihannya? Apakah faedahnya? Kamu tak akan tulis di luar daripada tarkis, di luar daripada fokus. Okey? Kamu hanya akan menulis isi kamu yang berkaitan dengan kelebihan melancong. Okey ya syabab? Jadi saya harap kamu jangan lari tajuk. Itu yang paling penting. Okey? Kemudian dalam satu perenggan, bila mana kita menghurai ataupun mengembangkan satu perenggan, dia tak lari daripada dua perkara ataupun tiga perkara. Pertama sekali kita kena ada afkar asasiyah. Afkar asasiyah merujuk kepada isi penting. Isi penting kita. Apakah isi penting itu? Isi penting berkaitan dengan topik kita, berkaitan dengan tarkis, berkaitan dengan kita punya isi yang diberikan, ialah berkaitan dengan tajuk yang diberikan kepada kita. Jadi sekarang kalau kita tengok di sini, kenapa penting? Kita punya fokus adalah kepentingan menguasai ataupun mempunyai pengalaman dalam pasaran kerja. Jadi kamu kena nyatakan apakah isi penting tersebut. Kamu kena nyatakan dekat sini. Ini kerangka ya. Ini adalah kerangka penulisan. Nanti kalau dalam ujian sebenar kamu tulis dalam satu perenggan lah. Okey? Jadi macam mana kita hendak menulis isi penting ni? Kita kena mulakan dengan ayat yang paling ringkas. Sama ada kita nyatakan
isi penting kita dalam bentuk jumlah ismiyah ataupun dalam bentuk jumlah fi'liyah ataupun dalam bentuk jumlah dalam bentuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Okey? Macam di sini sekarang. Kita katakan kita dah diberikan tajuk kepada kita iaitu kepentingan mempunyai pengalaman dalam pasaran kerjaya. Okey? Jadi, kita punya poin di sini adalah apa? Kita kata imtilakul khibrati lada khirrijil jami'at fi suqil amal amrun daruriyun lil ghayah. Kamu tengok di sini. Ayat dia datang dalam bentuk jumlah ismiyah dalam satu baris. Okey? Jadi, kamu nyatakan itu. Walaupun kalau kita tengok sebenarnya, dia punya isi penting dia masih terlalu umum. Saya rasa nanti dia akan kembangkan nanti dalam huraiannya. Kenapa penting dia kata? Jadi ini kiranya macam kamu punya premis lah. Okay? Premis. Kenapa kamu katakan dia penting? Kira macam mukadimah kepada penulisan perenggan kamu, pengembangan perenggan kamu. Okey? Jadi, kemudian kita dah ada afkar ataupun fikratun asasiyah, isi penting. Lepas tu kita kena hurai. Di sinilah part yang dipanggil sebagai afkar far'iyah. Afkar far'iyah dia merujuk kepada huraian. Huraian, okey? Dia merujuk kepada huraian. Maksudnya, apa sahaja isi penting kamu yang kamu nyatakan dekat kawasan ni, kamu kena hurai. Jadi, huraian ini dia mengandungi dua perkara. Satu, kita panggil sebagai jumlatun musanada asasiyah. Kira macam huraian lah. Huraian pertama kita. Huraian pertama kepada isi penting kita yang pertama. Sebab itu dia kata sini tawdih al-fikrah. Maksudnya, huraian di sini untuk menjelaskan idea kamu, untuk menjelaskan isi penting kamu. Okey, itu yang pertama. Kemudian, kita dalam pengembangan perenggan, kamu diminta untuk datangkan lagi satu jumlah musanada far'iyah ataupun kita boleh katakan kat sini sebagai dalil ataupun bukti. Ataupun kamu datangkan evidence, kamu nak kukuhkan kamu punya huraian tadi dengan membawa masuk dalil, pepatah, ayat Al-Quran ke kata-kata hikmah yang menyokong, yang berkaitan dengan huraian kamu terhadap isi penting yang kamu dah nyatakan dekat sini. Okey? Jadi saya harap kamu faham bahawasanya kita dalam huraian dia ada dua perkara. Pertama sekali, huraian kepada isi penting, ini yang pertama. Kemudian huraian kedua merujuk kepada pengukuh kepada huraian kamu yang tadi, yang pertama. Okey? Jadi kita tengok. Sekarang kalau kita tengok kat sini, huraian kepada isi penting yang dinyatakan di sini adalah dia kata apa? Fa'ala khirrijil jami'ah, kepada semua graduan universiti. An ya'iddu anfusahum i'dadan kafiyan. Ini huraian dia. Dia kata para graduan kenalah mempersiap diri mereka dengan betul-betul lengkap. I'dad dan kafiyan. Lengkap dengan apa? Dengan pengetahuan yang sudah dipelajari. Supaya apa? Supaya mereka boleh menguasai pengalaman dalam bidang-bidang pengkhususan mereka. So ini adalah huraian. Kalau kamu tengok, di dekat sini pertama tadi dia kata penguasaan pengalaman, kemahiran dalam kalangan graduan universiti di pasaran kerja sangat penting. So ayat tu terlampau umum, betul tak? Jadi dia hurai dekat sini. So inilah huraian dia. Kenapa penting? Dia kata para graduan mesti siapkan diri mereka dengan ilmu dan pengalaman yang dipelajari di universiti supaya mereka boleh mencapai kemahiran dalam bidang masing-masing. So dia sudah menjelaskan idea dia. Okay? Kemudian kita tambah lagi. Apakah kalau kita tengok pun dia masih terlalu umum. Dia belum memperincikan apa faedah dia. Okey, jadi dia pun nyatakan pada part yang kedua iaitu huraian tambahan ataupun penguat kepada huraian dia yang pertama tadi. Dia kata apa?
Antara faedah penguasaan ataupun mempunyai pengalaman, dia kata apa? Annaha tu'allimu khirrijil jami'at al-qudrata ala hillil mushkilat wa bina'i thiqati bin nafs wa ta'ziz maharati at-tawasul. Ha. Jadi pengalaman ataupun faedah, ya, dia sebut faedah. Kan saya kata tadi, faedah ini adalah apa? Ha, kata sinonim bagi darurah, betul tak? Ha, penguasaan ataupun kepentingan. Jadi, kamu nyatakanlah darurah ataupun faedah, tak ada masalah. Jadi, min fawaid imtilakil khabar, apakah kelebihan menguasai, memiliki pengalaman? Supaya apa dia kata? Mengajar graduan untuk mampu menyelesaikan masalah dan membina keyakinan diri dan juga mengukuhkan kemahiran komunikasi. Macam tu. Jadi supaya apa benda tu? Dia tambah lagi, perincikan lagi. Dengan adanya kelebihan tersebut, mereka boleh apa? Najidu annahum, mereka boleh apa? Yastati'unal qiyam bil muham, mereka boleh membuat tugasan duna an yantaziru, tanpa menunggu bantuan orang lain. Berkait kan? Saling berkait. Begitu juga, dia tambah lagi. Dia kata apa? Annahum, begitu juga mereka boleh at-takayyuf, berasimilasi, boleh apa orang kata? Boleh adapt dengan bi'atil amali al-waqi'iyah. Mereka boleh adapt dengan suasana kerja sebenar dengan cepat dan mudah. So itu adalah dia punya faedah lah. Kesan daripada penguasaan ataupun kesan daripada kepentingan memiliki pengalaman dalam pasaran kerjaya. Okey, jadi kemudian dia kata apa lagi? Oleh demikian dia kata para graduan mesti mempersiapkan diri mereka dengan selengkapnya supaya apa? Mereka boleh yatamakkanu minal husul 'alal 'amalil munasibi lahum. Mereka boleh apa? Boleh supaya mereka boleh mencapai, mereka boleh dapat kerja yang bersesuaian dengan mereka. Kerja yang bersesuaian dengan mereka. Okey? Kemudian dah ada dua huraian. Okey, dah ada huraian. Ini kita masih bercerita dalam satu perenggan yang sama ya. Jadi apabila kamu dah sampai dah hurai apa semua, kamu kena tutup. Ini kita panggil sebagai fikrah khatimah, ayat penutup. Ayat penutup ni apa yang perlu kamu masukkan sebenarnya? Kamu hanya perlu i'adatun nazar ila al-fikratir ra'isah. Kamu hanya perlu restate balik. Nyatakan kembali kamu punya fikrah ra'isah. Kamu punya idea isi penting. Kamu dah sebut isi penting tadi dekat mana? Dekat perenggan atas ni tadi. Ni kamu dah sebut dekat sini. Kemudian kamu kena tegaskan kembali idea kamu itu pada perenggan akhir ataupun dalam baris terakhir. Yang kita panggil sebagai fikrah khatimah, ayat penutup bagi perenggan kamu. Jadi istilah kamu kata biikhtisar yumkinul qawl annal imtilakal khibrat asbaha amran dha ahammiyah baligha fi suqil amal. Jadi secara ringkasnya, bolehlah dikatakan penguasaan ataupun memiliki pengalaman merupakan sudah menjadi perkara yang sangat penting, mustahak dalam pasaran kerjaya. Kalau kamu perhatikan ayat di sini, dia sama sahaja. Maksud saya dia berkait. Okay? Dia masih lagi kita kata dia apa orang kata mengulang balik apa yang kamu dah sebut kat sini. Kalau kamu tengok tak ada beza. Fikrah asasiyah ataupun kita panggil isi penting, kamu state balik, kamu sebut balik di perenggan penutup ni. Kamu cuma tegaskan kembali. Tetapi perbezaan dia apa? Kamu ubah struktur ayat. Struktur ayat. Sama ada kamu tukarkan perkataan-perkataan di situ, dia punya kamu tukar mufradatnya. Okey, kamu jadikan, kalau kamu perhatikan di sini,
Di sini dia datangkan isi penting dia tadi dalam bentuk jumlah ismiyah. Kalau kita tengok dekat renggan penutup ataupun dalam baris penutup, dia jadikan um, ayat penutup dia dalam bentuk jumlah ismiyah tetapi dikukuhkan dengan anna. Dia tukar. Kan tadi kata dia kata kat atas tadi asbaha apa dia kata kat atas tadi amrun daruri lil ghayah. Sangat penting. Sekarang dia ubah ni. Dia tukar kepada asbaha amran dha ahammiyatin balighah. Menjadi satu perkara yang sangat mustahab. Kiranya tak ada beza pun. Cumanya kamu hanya restate balik. Kamu kena nyatakan kembali isi penting kamu yang kamu dah sebut di permulaan perenggan tadi. Okey? Jadi itulah kepentingan ataupun itulah cara kamu menutup perenggan isi kamu. Okey? Kalau kamu nak masukkan khulasah. Okay. Khulasah ni merujuk kepada ulasan terhadap topik yang diberikan kepada kamu pun tak ada masalah. Kamu nak bagikan cadangan ke ataupun apa-apa yang bersesuaian dengan kamu punya topik, tak ada masalah. Okey? Jadi begitulah cara kita menulis ataupun menghurai satu perenggan berdasarkan topik yang diberikan kepada kita. Jadi ini adalah tajuk dia adalah darurah imtilaku al-khibrati fi suqil amal. Kepentingan ataupun ialah kita cakap darurah ni kepentingan lah macam ahammiyah. Imtilakul khibrat, menguasai pengalaman, memiliki pengalaman dalam pasaran kerjaya. Okey ya syabab, saya harap kamu jelas di situ. Jadi jangan lupa dalam setiap pengembangan perenggan perlu memiliki kita panggil ni. Pertama, okey, fikrah asasiyah, kemudian kita ada afkar far'iyah iaitu huraian dan ada dua huraian Pertama menjelaskan isi penting kamu dan kedua ataupun huraian kedua merujuk kepada penguat. Kamu nak masukkan dalil, apa-apa yang berkaitan. Okey? Dan yang terakhir kamu kena nyatakan ataupun tutuplah isi kamu, perenggan isi kamu dengan menyatakan isi penting balik ataupun kamu dan cerita kamu restate balik kamu punya isi penting pada baris penutup perenggan kamu. Okey? Jadi itu adalah satu tajuk kepentingan penguasaan ataupun kepentingan memiliki pengalaman dalam pasaran kerjaya. So kita pergi pula kepada tajuk yang kedua. Yang ini adalah tajuk yang kita panggil, saya rasa mudahlah ya. Saya ambil daripada buku. Okey. Tajuk kedua ini kalau kamu perhatikan dia adalah berkaitan dengan tajuk Fadail As-Siyahah. Fadailu As-Siyahah iaitu kepentingan melancong ataupun kelebihan melancong. Satu perkara yang saya nak tekankan dekat sini adalah kamu mesti guna pakai, kamu perhatikan tak dekat kawasan yang pepat hijau ni, nanti kita akan tengok lebih banyak, supaya kamu punya perenggan, supaya kamu punya penulisan perenggan itu nampak cantik tersusun, isinya saling berkesinambungan, tak lari jauh apa semua. Jadi kamu kena guna pakai ni, kita panggil sebagai penanda wacana. Nanti saya akan bekalkan satu penanda wacana, saya akan sharekan dalam grup, nanti kamu boleh tengok. Pakailah penanda wacana ini mengikut kesesuaian isi kamu. Okey? Kemudian kita perhatikan dekat sini. Tajuk di sini adalah Fadail As-Siyahah. Jadi kita hanya akan menulis berkenaan kelebihan pelancongan. Jadi kita ada apakah isi kita? Kita nyatakan dekat baris pertama iaitu fikrah asasiyah. Ingat, kamu nyatakan kamu punya isi penting, tak kiralah apa saja isi penting, yang penting berkaitan dengan tajuk yang diberikan kepada kamu. Nyatakan dia dalam satu ayat penyata.
Ayat penyata tersebut sama ada berbentuk jumlah ismiyah ataupun fi'liyah ataupun syibhul jumlah. Okey, syibhul jumlah. Okey. Jadi, ayat pembuka kita ataupun pembuka ayat kita bagi perenggan isi. Kita katakan as-siyahatu turihu an-nafsa wa tuwassi'u al-khibrah. Pelancongan itu menenangkan jiwa dan meluaskan pengalaman. Jadi, lidha. Okey, saya lupa nak highlightkan. Lidha ini oleh yang demikian. So, ini sebagai penanda wacana. Rabitatul jumlah. Penanda wacana. Kamu kena gunakan supaya nampak coherence, nampak cantik kamu punya isi penulisan kamu. Okey? Jadi kamu kata kat sini apa dia? Pelancongan. Hiya as-safar. As-siyahatu hiya as-safaru. Part yang berwarna kuning ini merupakan isi penting kamu. Okey, ini ayat saya lah. As-siyaha hiya as-safar. As-siyaha, pelancongan adalah sebuah kembara. Bihadafi apa? Bihadafi al-istimta'i bijamaliyatil kauni wal-iqti'adhi min thaqafatil mujtama'. Itu kita nak menikmati keindahan alam. Tujuan melancong adalah supaya kita menikmati keindahan alam. Dan al-iqti'adhi untuk mengambil pelajaran, mengambil pedoman daripada kebudayaan masyarakat. So inilah ayat kita ataupun inilah isi penting kita bagi topik yang diberikan kepada kita untuk kita kembangkan menjadi satu perenggan. Okey? Okey, seterusnya saya nak cerita berkenaan. Kita dah ada dua, kiranya dalam perenggan, dalam isi penting kita ada dua sebenarnya, dua point untuk kita kembangkan. Maksudnya apa sekarang? Kamu boleh jadikan huraian pertama merujuk kepada isi pertama. Ini isi pertama kamu. Al-istimta' bijamaliyatil kaun. Isi yang kedua adalah al-ibti'az min thaqafatil mujtama'. Maksudnya dalam isi penting kamu bagi tema ataupun bagi tajuk yang diberikan kepada kamu ni, kamu ada dua point. So, kamu boleh jadikan huraian pertama untuk isi yang pertama. Huraian yang kedua, okay, untuk isi yang kedua. Macam tu. Jadi kalau kamu tengok kat sini, saya start huraian saya dekat sini dengan menggunakan penanda wacana. Wafil haqiqah. Wafil haqiqat. Asasnya ataupun pada hakikat. Sebenarnya dia kata, yu'addu as-safaru ilal baladil akhar. So sekarang ayat yang saya gariskan ini merupakan huraian bagi poin nombor 1. Saya katakan berjalan ke negara lain itu, melancong ke negara lain merupakan satu kaedah untuk apa? Saya lupa. Huraian yang di sini saya guna huraian yang pertama ini untuk poin nombor 2. Poin nombor 2. Saya kata nak ambil pelajaran dari poin saya, iaitu mengambil pelajaran daripada budaya masyarakat asing kan. Jadi saya hurai kat sini. Saya kata yu'addu as-safar. Berjalan ke negara lain, melancong ke negara lain ini adalah salah satu wasail ghairu mubasyarah, antara salah satu kaedah tidak langsung, kaedah informal. Untuk apa? Lita'allum, untuk mempelajari berkenaan apa? Tanawwu'is thaqafati wal 'adati wat taqalid, untuk mempelajari kepelbagaian budaya, adat, resam dan sebagainya lah. Okey, li syu'ubin ukhra, bagi bangsa-bangsa lah lain. So macam mana caranya tu? Saya datangkan contoh. Saya masukkan, saya bagi contoh dengan menerusi min khilal, menerusi apa? Az-ziyarah, melawat ke mana? Al-matahif, melawat ke muzium-muzium, ke suq sya'bi, merujuk kepada pasar seni, wal ma'radil mutah, dan pameran yang dibuka kepada
pengunjung, lizuar, kepada para pelancong. Jadi saya sekarang sudah menghuraikan poin nombor 2 daripada isi penting saya yang pertama. Okey? Al-itti'af min thaqafatil mujtama'. Jadi di sini saya punya huraian. Macam tu. Begitu cara kamu menulis kamu punya perenggan nanti. Okey? Sekarang kita ada berbagi satu lagi isi penting, iaitu al-istimta'u bil jamaliyatil kaun, menikmati keindahan alam, kecantikan alam semula jadi. Dekat mana saya nak hurai tu? Kamu masukkan dekat sini. Inilah huraian saya. Huraian saya bagi poin nombor 1. Wa fadlan an zalik. Jangan lupa untuk menunjukkan kesinambungan idea, kamu masukkan, gunalah penanda wacana. Wa fadlan an zalik. Selain itu, saya kata macam mana? Selain itu, as-safar lam yaqtasir ala adh-dhahabi ila al-amakin al-maddiyati fahasbu. Melancong tak terhad kepada melawat bangunan-bangunan al-amakin al-maddiyah, maksudnya bangunan fizikal lah semata-mata, fahasbu. Bahkan, tetapi yufaddalu aidan at-tajawwulu. Kita juga digalakkan untuk melawat, untuk berjalan-jalan ke mana? Fil amakini at-tabi'iyyati al-ajibati an-nadira, untuk melawat ke tempat semula jadi yang menakjubkan, yang jarang-jarang. Allati hiya ghairu mawjuda, yang mana benda tersebut ataupun kawasan tersebut tak wujud, tidak ada di tempat lain. Macam tu. Jadi inilah huraian kamu. Huraian kamu berkenaan poin pertama tadi, iaitu al-istimta' bi jamaliyatil kaun. Kamu punya poin lah, ini huraian kamu lah untuk poin al-istimta'u bi jamaliyatil kaun. Okey? Tak cukup dengan tu, kamu dah kukuhkan lagi dengan wa'ala sabilil misal. Kamu datangkan contoh. Apa contoh dia yang berkaitan dengan melawat ke tempat alam, melawat ke kawasan semula jadi ni? Kamu kata at-tajawwulu fi shallalat, berjalan ke mana, ataupun kembara ke mughamarat. Kamu kata at-tajawwul, berjalan ke apa kita panggil shallalat, air terjun, ghabat, ke dalam hutan, tasik-tasik, buhairat, fi baladim ma, di mana-mana negara yang kita lawat. Ataupun paling kurang, au alal aqal, kamu kata apa? Az-ziyaratu ila hadiqatil hayawanat, kamu melawat zoo. So ini adalah contoh. Okey? Dan part di sini adalah part yang saya tambah, saya sengaja untuk nak bagi lagi cantik kita punya perenggan isi. Okey? Jadi kita pun kata la syak, tidak dinafikan. Ingat, la syakka merupakan salah satu penanda wacana. Saya kukuhkan huraian saya, contoh saya ini dengan memberikan dalil daripada Al-Quran, yang mana masih lagi berkaitan dengan topik fadailu as-siyaha. Saya kata apa? La syakka bi anna as-safara ila makan akhar, berlawat, melancong ke negara lain ini, ke tempat lain, wasilah littaqarrub ila Allah, salah satu cara untuk mendekatkan diri dengan Allah. Kama nassa fil Quran, seperti mana yang diterangkan dalam Al-Quran. Yaqulullah, saya gunakan dalil daripada Al-Quran. Yaqulullah ta'ala, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq, ila akhiril ayat. Macam tu. Okey? Jadi kedua-dua poin isi penting yang dah saya nyatakan dekat fikrah asasiyah, saya dah hurai dengan selengkapnya dengan memberikan contoh dan dalil di sini. Okey? Ini adalah huraian. Huraian bersama penguku, dalil, contoh dan sebagainya. Okey? Jadi sesudah itu kita tutuplah perenggan isi kita dengan, ataupun tutuplah perenggan isi dengan ayat penutup. Ayat penutup ini, ingat, kamu hanya kukuhkan balik isi penting kamu, restate balik, nyatakan kembali isi penting kamu yang kamu dah sebut dekat perenggan pertama tadi, pada permulaan perenggan. Okey? Jangan lupa gunakan penanda wacana.
wa minal muakkad, pastilah anna siyaha laha fadlun la tusawihi bi ansyitatin ukhra. Ini ayat nak masuk ataupun ayat permulaan nak masuk kepada pengulangan penegasan isi penting. Sesungguhnya pelancongan tiada mempunyai kelebihan yang tak ada tara bandingnya dengan aktiviti lain. Bima annaha, di sini part saya restate balik, saya nyatakan kembali saya punya isi penting tadi. Bima annaha tariqun lit-ta'allumi an thaqafati syu'ubil muta'addidah. Dia melancong merupakan satu jalan untuk mempelajari kebudayaan pelbagai bangsa. Kalau kamu perhatikan, ini adalah yang tadi saya sebut dekat perenggan permulaan tadi. Saya kata, apa tadi saya kata? Al-itti'az min thaqafat al-mujtama. Betul tak? Mujtama. Ini saya dah sebut tadi dekat perenggan, pada permulaan perenggan tadi. Isi penting saya tukarkan bentuknya. Yang penting kamu tukarkan bentuk perkataan, kamu gunakan sinonim ke ataupun tukar struktur ayat daripada jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah. Itu bergantung kepada kamu. Okey? Yang penting jangan lari daripada isi penting yang kamu dah sebutkan pada permulaan perenggan tadi. Sekarang saya sambung lagi. Wat tadabbur. Wat tadabbur uzmatillahi min khilal an-nazar ila kainatil mukhtalifa ajnasiha. Ini kalau kamu perasan, ini merujuk kepada poin nombor 2 yang saya sebut dalam isi penting saya, iaitu al-istimta' bi jamaliyatil kaun. Ini saya restate balik dekat sini. At-tadabbur usmatillah min khilal an-nazar ilal kainati al-mukhtalifa ajnasiha. Inilah saya punya restatement ataupun penegasan kembali isi penting yang saya dah sebut dekat perenggan ataupun dalam baris isi penting fikrah asasiyah. Saya nyatakan balik dalam ayat penutup dekat sini. Jadi lengkaplah sudah huraian saya bagi tajuk Fadailu As-Siyaha dalam satu perenggan. Okey, saya nyatakan lagi sekali, ingat, kamu mengembangkan tajuk yang diberikan kepada kamu dalam satu perenggan dan dia mempunyai 3 rukun. Pertama sekali ada isi penting, okey, fikrah asasiyah. Kemudian kamu huraikan dia, kita panggil sebagai afkar far'iyah, dan kamu tutuplah perenggan huraian kamu, okey, dengan menyatakan kembali ataupun mengukuhkan lagi isi penting kamu di baris fikrah khatimah. Okey, saya harap kamu dapat belajar secara ringkas dengan menyeluruh berkenaan kaedah pengembangan perenggan. Okey, inilah cara menulis mengembangkan satu perenggan. Okey. Jadi nanti saya akan bekalkan kepada kamu teks asal bagi contoh pengembangan perenggan ini supaya kamu boleh berlatih menulis. Okey. Dan juga saya akan senaraikan penanda wacana yang bersesuaian mengikut situasi penulisan kamu. Jadi saya harap ada waktu lagi ni kamu belajarlah mengarang, mengembangkan topik, mengembangkan perenggan. Persediaan kamu menjawab soalan peperiksaan minggu hadapan. Okey, terima kasih. Minta maaf atas kekurangan kelewatan saya membekalkan video ini kepada kamu. Masih ada waktu untuk kamu belajar. Jadi barakallahu fikum, semoga kamu berjaya untuk menulis mengembangkan satu perenggan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.